pembangunan Ibu Negara Baharu Indonesia Nusantara. Malaysia pastikan beri manfaat kepada Sabah dan Sarawak. Fama sasar bekalkan 40 juta telur ke seluruh negara. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Edisi Isnin 9 Januari 2023 Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayah Nawai, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang mengisi paparan pada petang ini. Terus setia 1 jam bersama Berita Wilayah. Malaysia akan memastikan pengambilan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia TKI dan Perkhidmat Domestik Indonesia PDI berlandaskan undang-undang negara sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia akan memberi kerjasama dalam sektor tenaga kerja yang melibatkan warga kerja Republik itu. Saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Dan oleh demikian soal digitalization unit ini sangat penting kerana ia dengan sendirinya akan mengurangkan karenah birokrasi. Dalam pertemuan empat mata bersama Presiden Indonesia Joko Widodo, beliau turut berbincang berhubung kemajuan dalam rundingan pembatasan sempadan darat dan maritim di antara kedua-dua negara. Ini pendirian kita bersama. Kita ada tekad politik yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan basic itu selewat-lewatnya akhir tahun ini. November tahun 2020. Terdahulu, pertemuan bersejarah itu berlangsung pada pukul 10 pagi di Istana Bogor, Jawa Barat. Datuk Seri Anwar diberikan sambutan Permaidani Merah dan kawalan kehormat. Beliau disambut Jokowi sebaik tiba di Kompleks Pejabat Eksekutif dan Kediaman Rasmi Presiden. Lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan diikuti tembakan meriam. Kemudian Datuk Seri Anwar diiringi Jokowi memeriksa barisan kawalan kehormat yang terdiri daripada anggota pasukan keselamatan Presiden. Kedua-dua pemimpin ini dibawa menaiki bagi mengelilingi kebun raya Bogor seluas 87 hektar. Kebun yang mencecah usia 205 tahun ini sekaligus menjadi taman botani tertua di dunia. Lawatan ke Indonesia merupakan kunjungan rasmi pertama Datuk Seri Anwar sejak menjawat jawatan Perdana Menteri November tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut menyampaikan minat Malaysia untuk turut serta dalam pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Jelasnya, 11 syarikat negara ini telah mengemukakan surat minat kepada pengerusi Nusantara untuk terlibat dalam projek tersebut. Beliau percaya Malaysia mempunyai kepakaran bertaraf antarabangsa untuk bersama-sama membangunkan IKN Nusantara. Malah, pertumbuhan IKN Nusantara juga akan memberi manfaat kepada wilayah di Malaysia kerana pusat pentadbiran Indonesia di Kalimantan Timur itu berhampiran dengan Sarawak. Permulaan menunjukkan sikap kita yang terbuka dan juga private sector ialah IKN Nusantara, dan dengan inisiatif MITI di Malaysia kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak, ya, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini. Dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar
Bapak Presiden itu mempersilitkan saya kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif, itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. Beliau juga mengusulkan agar pelabur dari Indonesia terus meningkatkan pelaburan di Malaysia selain mengalu-alukan tanda tangan 9 memorandum persefahaman antara sektor swasta kedua-dua negara yang dianggarkan bernilai 1.66 bilion ringgit. Ke arah memerangi diskriminasi terhadap minyak sawit di peringkat antarabangsa, Malaysia dan Indonesia perkukuh kerjasama menerusi Council of Palm Oil Producing Countries. Jelas Presiden Indonesia Joko Widodo, langkah itu juga bagi mempertingkat pasaran minyak kelapa sawit. Kita juga tadi bersepakat memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Dalam pada itu, Presiden Jokowi turut menghargai komitmen Malaysia dalam memastikan kebajikan pekerja migran Indonesia terpelihara, sekaligus mengusulkan pembangunan pusat pembelajaran komuniti di Semenanjung Malaysia untuk anak pekerja migran Indonesia. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Melaka dengan kerjasama beberapa pembekal telur di negeri itu menyasarkan 40 juta biji telur dibekalkan ke seluruh negara untuk tempoh Januari hingga Jun 2023. Satu pasukan khas dikenali sebagai Egg Action Team ataupun EAT atau EAT at Melaka diwujudkan bagi menyelaras agihan bekalan telur ke 34 pusat operasi Fama seluruh negara. Menurut Pengarah Fama Melaka Hairudin Yunus, sejak dilaksana 19 Disember lalu, sebanyak 1.7 juta biji telur seminggu telah diedarkan Fama Melaka menerusi pasukan tersebut. Jadi kita mencari satu sos sahaja. Kita meletakkan di Fama Melaka sebab kita boleh mendapat kerjasama yang sangat baik daripada ladang. Jadi kita membekalkan kepada seluruh pusat operasi Fama di peringkat Semenanjung, iaitu sebanyak 34 pusat operasi, dan diambil oleh negeri-negeri daripada Melaka. Pada masa yang sama, ada juga ladang di negeri-negeri berkaitan yang memberi bekalan secara terus, tapi Melaka merupakan pembekalan yang terbesarlah. Sebab itu kita menambahkan kota kepada negeri-negeri untuk diorang melakukan jualan kepada memenuhi permintaan pengguna di sana mengikut kemampuan. Pakej perpaduan Prabaya Internet Mudah Alih yang akan diperkenal bermula Februari depan mendapat reaksi positif penduduk di Perak. Dengan harga serendah RM30 untuk tempoh 6 bulan, pakej tersebut akan dinikmati oleh golongan sasar seperti belia dan warga emas. Kita ikuti laporan wartawan Amirul Ashraf Zainun. Pakej yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan telekomunikasi ini pastinya memberi kelegaan kepada rakyat. Namun adanya menyuarakan kebimbangan khususnya berkaitan capaian liputan internet di kawasan luar bandar. Bagi mengatasi masalah tersebut, kerajaan negeri akan menambah 105 menara pemancar telekomunikasi di seluruh kawasan dalam negeri Perak. Di peringkat negeri Perak ini, pejabat saya kerjasama dengan SKMM seperti mana saya umumkan dan kita bacakan hari itu statistik di mana dalam program jendela ini pada tahun 2023 ini kita akan menambah lebih kurang insya-Allah ada 105 lagi infrastruktur menara telekomunikasi di seluruh negeri Perak, di mana sekarang dalam proses kita nak dapatkan data dan sebagainya lokasi-lokasi tersebut. Jelas Muhammad Azlan, pihaknya akan memastikan pakej yang ditawarkan itu dapat dinikmati semua golongan sasar tanpa gangguan liputan. Kerajaan negeri turut akan mempertimbang untuk menambah lagi bilangan menara pemancar pada masa akan datang. Capaian internet di seluruh negeri Perak ini fasa demi fasa
akan bertambah baik dan akhirnya membolehkan masyarakat, khususnya para pelajar juga, kerana kita tahu dalam pelajar sekarang ada PDPR dan sebagainya, platform media digunakan. Jadi tentunya pengumuman daripada menteri itu akan melegakan. Dalam pada itu, penduduk yang ditemui menzahirkan penghargaan atas inisiatif kerajaan dalam membantu meringankan beban mereka. Sangat penting terutamanya bagi seorang pelajar dari segi kewangan untuk menggunakan internet. Hal ini demikian kerana ada setengah pelajar yang memerlukan internet yang kuat untuk mereka membuat research dalam pembelajaran. Sedangkan sekarang ni pakcik dah 11 tahun bersara dengan keadaan ekonomi yang sekarang ni macam masalah-masalah yang lain. Jadi kalau dah ada bantuan tu, itu adalah perkara yang paling baiklah. Meringankan sikit lagi beban tanggungjawab kita ni. Terima kasihlah kepada kerajaan kerana memberi insentif internet dapat membantu dari segi kewangan lah untuk kami sekeluarga. Laporan Amirul Ashraf Zainon, RTM. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan memohon peruntukan khas bagi bidang penyelidikan dan pembangunan. Jelas Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, ia berikutan peruntukan yang diterima sebelum ini tidak memadai dan perlu dipertingkat. Jadi saya menekankan bahawa kadar kurang daripada 1% untuk penyelidikan itu memang tidak memadai, dan saya akan berusaha untuk minta daripada kerajaan supaya melihat kembali soal ini. Kalau kita nak pastikan kita boleh letakkan negara pada landasan yang baik bagi berhadapan dengan semua cabaran-cabaran ini. Jadi soal meningkatkan peruntukan kerajaan untuk pelaburan ni sekurang-kurangnya mesti melebihi 1% daripada KDNK. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Karnival Penyelidikan Universiti Malaya UMRC di Ibu Negara. Tambah beliau, tanpa penggandaan dan peningkatan peruntukan untuk penyelidikan, keboleh saingan negara akan terjejas serta boleh menjadi ancaman kepada keselamatan dan kesejahteraan. Baik saudara, bahagian timur Sabah dijangka mengalami hujan berterusan apabila analisis model cuaca menunjukkan penumpuan angin di kawasan berkenaan sehingga Jumaat ini. Untuk laporan lengkap cuaca semasa, langsung ke Jabatan Meteorologi Malaysia, Rajdam Amirul Ashraf Roslan bersedia untuk laporannya. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan selatan Semenanjung. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Bintulu dan juga Kapit. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Walau bagaimanapun, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian Kudat, pantai barat dan juga Sandakan di Sabah. Hujan yang berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke 11 Januari nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, untuk makluman semua, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama melibatkan kawasan perkapalan Sulu, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa bermula pada 11 sehingga 14 Januari nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut.
Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam perpaduan. Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan yang stabil mesti diwujudkan kerana kita harus memberikan keutamaan kepada kesejahteraan kepada rakyat. Pembentukan Kerajaan Perpaduan menoktahkan gelora PRU15. Kali ini bersama Timbalan Perdana Menteri 1 dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam naratif khas bersama Timbalan Perdana Menteri 1. Isnin 9 Januari 9 malam di TV1 dan Berita RTM. Fokus negeri di bawah Bayu. Perdana Menteri dijadual tiba di Sabah malam ini bincang isu politik perinciannya. Terus saja bersama rakan penyampai Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan Syah. Ya dia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dijadual akan tiba malam ini untuk bertemu pemimpin Sabah bagi membincangkan isu politik negeri ini. Mereka dijangka tiba di Kota Kinabalu malam ini. Situasi politik di Sabah bergolak selepas pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtaradin menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nur Jumaat lalu. Susulan itu, semalam Datuk Haji Ji mengumumkan telah memperoleh sokongan 44 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah, iaitu 29 adun daripada Gabungan Rakyat Sabah, Pakatan Harapan 7, Barisan Nasional 5, PAS 1, Parti Harapan Rakyat Sabah 1 dan Bebas 1. Sementara itu, Istana Seri Kinabalu dan kediaman rasmi Ketua Menteri di Seri Gaya masih menjadi tumpuan pengamal media Sabah. Bagi mengetahui perkembangan di Istana Seri Kinabalu, kita terus saja bersama wartawan Nirona Newman. Nirona, silakan. Ya Ijam, kami masih menanti di hadapan pintu Istana Seri Kinabalu untuk meninjau sekiranya terdapat pergerakan kenderaan yang membawa ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah untuk masuk ke istana. Apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, keadaan di sini masih dalam keadaan yang tenang dan terkawal dan masih belum ada pergerakan kenderaan untuk masuk ke dalam istana. Dan pastinya kami sangat bersyukur atas keprihatinan pihak istana yang telah menyediakan makanan kepada pengamal media sejak Sabtu lepas. Dan kemelut politik di Sabah terus menjadi tumpuan orang ramai, terutamanya pengamal media. Berikutan pengumuman UMNO dan Barisan Nasional BN Sabah mengumumkan menarik sokongan terhadap pengurusi Gabungan Rakyat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nur sebagai Ketua Menteri kerana hilang kepercayaan kepada kedudukan beliau sebagai Ketua Menteri. Bagaimanapun, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata beliau telah memperoleh sokongan 44 ahli Dewan Undangan Negeri Sabah daripada GRS, Pakatan Harapan PH dan sebahagian Barisan Nasional BN. Justru kerajaan Sabah masih kekal dan utuh. Baik, sekira itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan. Kembali bersama Ijam di studio. Silakan.
Baik, terima kasih Nirona. Masyarakat Fuchau di negeri ini diharap meneruskan kecemerlangan dalam pelbagai bidang sekaligus membantu kerajaan negeri membangunkan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Chinor berkata, masyarakat Fuchau di Sabah aktif dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, budaya, juga politik. Jelasnya mereka juga banyak memainkan peranan dalam membantu kerajaan memulihkan ekonomi selepas pandemik COVID-19. Menurut beliau, semangat perpaduan menjadi tunjang kejayaan masyarakat Fuchau dalam pelbagai bidang dengan menjaga dan menyokong antara satu sama lain. Datuk Haji Ji berkata demikian dalam teks ucapan sempena Majlis Makan Malam Tahun Baharu Cina 2023 Gabungan Persatuan Fuchau Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan timbalannya yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Seramai 900 peserta mewakili 90 agensi, jabatan serta organisasi swasta menyertai latihan pemantapan kawat kecekapan Organisasi Keselamatan Kebakaran OKK. Latihan itu inisiatif Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dalam mempertingkat pengetahuan organisasi mengenai keselamatan kebakaran sekaligus menurunkan risiko kebakaran. Penganjuran kali ke-9 ini berlangsung di tapak dataran Jesselton Square, Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah dirasmikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JBPM, Datuk Edwin Galan Teruki. Peserta terlibat mengakui program ini membantu mereka agar bersedia sekiranya berlaku kecemasan melibatkan kebakaran. Kita dapat latih terutama sekali untuk ERT team memastikan diorang berlatih dengan pihak-pihak bomba dan untuk pastikan diorang siap sedia dalam masa apa-apa kecemasan. Saya nak pastikan tim ERT saya ni sentiasa bersedia. Yang pertama, kita dapatkan kecekapan dan keyakinan untuk respon tim kita. Yang kedua, dia dapat mendedahkan kepada cara pemadaman api yang betul dalam masa yang singkat. Dan yang ketiga, dengan ada program macam ni, dia dapat kita belajar best practice dari company yang lain. Sebab semua company ada di sini. Program ini dia memberi motivasi kepada pasukan ERT, bukan saja di BKK, tapi pasukan ERT yang lain-lain organisasi dalam membuat latihan dan seterusnya. Program ini juga untuk menguji sejauh mana kemantapan dan kemahiran pasukan ERT yang telah dilatih oleh pihak bomba. Kita dapat menguji satu ketahanan jawatan kuasa ERT kita, dan yang kedua kita dapat meningkatkan kemahiran di dalam menghadapi apa-apa kebarangkalian kebakaran lah. Turut diadakan seminar keselamatan kebakaran yang dihadiri lebih 1,000 orang. Seminar bertujuan memberi penerangan kepada arkitek dan jurutera berkaitan dengan pindaan uniform building by law. Dengan adanya pindaan baru ini, kita berharap semua upaya berkaitan dengan fire safety adalah mencukupi untuk membina sesebuah bangunan ataupun permis di negara ini. Kita berharap negeri Sabah akan mengguna pakailah UBL yang baru ini. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kita kembali bersama dengan Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Syah langsung dari Kota Kinabalu. Baik saudara, banyak lagi perkembangan lain dalam berita wilayah selepas ini. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya
dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Baik, saudara, kembali lagi dalam berita wilayah. Kita ke Sarawak pula. Tindakan tegas termasuk penamatan kontrak akan dikenakan terhadap kontraktor projek kerajaan. Antara fokus dari Bumi Kenyalang. Perinciannya bersama rakan penyampai Wanisa Mering. Silakan, V. Ya, dia kontraktor yang dianugerahkan mana-mana projek kerajaan seharusnya memulakan kerja pembinaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh dianugerahkan. Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugambas memberitahu sekiranya gagal berbuat demikian, tindakan tegas termasuk penamatan anugerah kontrak boleh dipertimbangkan terhadap mereka. Datuk Ahmad Douglas menjelaskan itu antara langkah yang diambil ketika ini memandangkan kerajaan negeri serius terhadap sebarang projek yang tertangguh dan sakit. Beliau menambah syarat yang lebih ketat akan dilakukan dalam pemberian kontrak. Jelasnya kerajaan bimbang keadaan tersebut yang akan menjejaskan kualiti projek akhirnya menjadi projek tersebut tertangguh dan sakit. Tambahnya ini akan memberi kesan kepada rakyat dan reputasi serta integriti kerajaan. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian pada mesyuarat Jawatan Kuasa Pembangunan Bahagian Betong di Betong. Sementara itu, beliau juga berkata terdapat keperluan untuk membelanjakan bajet pembangunan tahunan yang diberikan dalam tempoh yang ditetapkan. Katanya di Bahagian Betong, Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA yang telah diperuntukkan sejumlah RM1.5 bilion yang merupakan pembiayaan tambahan. Beliau dalam pada itu menyeru jabatan dan agensi kerajaan selain wakil rakyat bagi membantu dalam pemantauan pelaksanaan projek kerajaan. Sementara itu, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS sudah dikenali sebagai kerajaan yang stabil dan kuat. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata, pelantikan 5 menteri penuh dan 6 timbalan menteri dalam kalangan wakil rakyat GPS akan menjadi penghubung antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Datuk Ahmad Douglas memberitahu pilihan raya umum ke-15 telah berakhir dengan lancar dan baik. Namun, apa yang penting adalah terus memperkasakan GPS yang bermula di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian pada Majlis Penghargaan Jentera PRU 15, Majlis Sambutan Hari Krismas dan Tahun Baharu 2023 peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban di Dewan Masyarakat Sepauh. Sehubungan itu, katanya, Kerajaan Persekutuan berkonsepkan kerajaan perpaduan telah pun ditubuhkan bagi menamatkan krisis parlimen sekaligus menamatkan pergolakan politik dan parti-parti politik saling bekerjasama demi kerajaan yang lebih stabil. Terdahulu, Datuk Ahmad Douglas berkata, di Bukit Saban akan mempunyai dana terbaru berjumlah RM200 juta bagi menjalankan program pembangunan di kawasan itu. Datuk Ahmad Douglas turut berkesempatan melakukan walkabout di sekitar kawasan Bukit Saban untuk meninjau program dan projek kerajaan di peringkat komuniti selain menyantuni penduduk setempat. Kerajaan yang stabil adalah sangat penting dalam keadaan ekonomi yang dijangka tidak begitu memberansangkan pada tahun ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, kerajaan yang ditubuhkan perlu kukuh bagi memastikan negara mampu mengatasi cabaran yang akan datang. Datuk Seri Alexander yang juga ahli Parlimen Kapit juga memberi komitmen untuk memastikan perancangan negara terutama pembangunan kawasan Parlimen Kapit akan terus berkembang demi meningkatkan taraf hidup penduduk di kawasan itu. Dalam pada itu, beliau berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang juga pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS kerana memberi kepercayaan kepada beliau untuk menggalas tanggungjawab baru dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Beliau berkata demikian pada program santai mesra di Kapit.
Pada majlis yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumi Putera yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Goram, Jefferson Jamil Unyat berkata, anak kelahiran KP itu sememangnya layak untuk dilantik sebagai Menteri Penuh berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Pada program santai mesra itu, kira-kira 100 orang tetamu yang terdiri daripada ketua kaum dan ketua masyarakat setempat dan ketua-ketua Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri hadir pada program tersebut. Pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda Sarawak diseru agar mencari anak desa tempatan yang mempunyai minat, keterampilan dan bertekad untuk berjaya, khasnya dalam bidang keusahawanan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, golongan tersebut boleh diberikan bantuan permulaan dalam bentuk dana dan bimbingan untuk membantu mereka mencapai kejayaan pada masa depan. Datuk Rubiah menjelaskan kejayaan mereka akan dapat membantu masyarakat sekitar dengan peluang pekerjaan serta peningkatan ekonomi setempat. Datuk Rubiah yang juga Ahli Parlimen Kota Sermarahan berkata, usahawan-usahawan Wisda telah berjaya mendapatkan dana awal untuk membentuk perniagaan selain bimbingan berterusan daripada Wisda dan berpeluang memenangi Biz Challenge dan mendapat anugerah dana tambahan sebanyak RM70,000. Tambahnya, ia merupakan satu kejayaan bersama Risda dan kementeriannya dalam usaha melahirkan usahawan berjaya dalam kalangan anak desa Sarawak. Datuk Rubiah berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke pejabat Risda Sarawak baru-baru ini. Lawatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan perkembangan terkini berkaitan projek dan program yang dilaksanakan oleh Risda, khususnya melibatkan pekebun kecil getah dan masyarakat setempat. Terdahulu, Datuk Rubiah diberi taklimat oleh Pengarah Risda Negeri Sarawak, Syaharuddin Sabri. Beliau turut berkesempatan meninjau program aktiviti ekonomi tambahan AET di beberapa lokasi termasuk premis pembuatan produk-produk berkaitan nanas iaitu kuih tat dan jus nanas di Dimata Enterprise, Kampung Sungai Mata dan pembuatan cendol di Anju Enterprise sebelum menuju ke Sri Mewangi Spa di Desa Ilmu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menerima kunjungan hormat daripada Rumpun Silat Sarawak RSS di Wisma Bapa Petra Jaya Kuching hari ini yang diketuai oleh Presidennya Muhammad Hanif Ali. Dalam sidang media, Timbalan Presiden RSS Datuk Muhammad Yusnar Matali memberitahu kunjungan hormat tersebut adalah bertujuan bagi memaklumkan perkembangan penganjuran kejohanan silat antarabangsa Piala Premier Sarawak SPISC yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Kuching pada 27 Februari hingga 5 Mac depan. Jelasnya setakat ini sebanyak 11 buah negara akan menyertai kejohanan yang julung kali dianjurkan, antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Uzbekistan dan Singapura. Kejohanan itu menawarkan hadiah wang sejumlah $20,000 Amerika atau RM87,000. Tambahnya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dijangka akan menyempurnakan majlis pembukaan dan majlis penutupan kejohanan anjuran bersama RSS dan Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Terdahulu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada Presiden Dewan Perdagangan dan Perindustrian Cina Sarawak, Datuk Tan Jit Ki bersama rombongan. Penduduk di Sarike kini boleh mendapatkan suntikan vaksin dos penggalak COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin Hospital Sarike mulai hari ini. Hospital Sarike menerusi satu kenyataan memberitahu program tersebut adalah terbuka kepada individu dewasa berumur 18 tahun dan ke atas. Kenyataan tersebut juga memaklumkan pemberian vaksin tersebut disarankan kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas, individu berumur 18 tahun ke atas dengan komorbiditi. Ia juga bagi individu dewasa berisiko tinggi mendapat gejala teruk dan petugas barisan hadapan. Orang ramai boleh mendapatkan suntikan vaksin secara datang terus atau walk-in sepanjang tempoh operasi pada Isnin hingga Jumaat seawal pukul 9 pagi hingga 4 petang. Ia akan ditutup pada hari kelepasan am dan cuti am negeri. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan dan kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak.
perkembangan dari Pulau Mutiara. Antara yang menarik, usaha untuk martabatkan warisan Pulau Pinang terus dipergiat. Langsung bersama rakan penyampai Zatul Ikmal Muhammad Nur. Silakan Zatul. Ya, terima kasih. Pulau Pinang akan sentiasa ke hadapan dalam mengiktiraf pertubuhan, persatuan badan bukan kerajaan NGO dan perniagaan yang mempunyai nilai estetika warisan lama. Ke arah itu, semua organisasi yang mempunyai nilai sejarah melebihi 100 tahun hingga 200 tahun diiktiraf dalam Majlis Anugerah Cemerlang Warisan di Georgetown. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata, pihaknya akan memberi penekanan dalam usaha mengenal pasti lokasi warisan. Ia terdiri daripada kelab sukan, rumah adat, persatuan dan pertubuhan yang melibatkan semua kaum, perniagaan keluarga, organisasi dan pertubuhan. Jelasnya, ia merupakan elemen sejarah Pulau Pinang dan dapat dinikmati generasi akan datang. Dari apa yang disampaikan, kita nampak memang banyak pertubuhan, perniagaan, institusi yang mempunyai sejarah yang begitu lama menyumbang kepada pembangunan negeri Pulau Pinang dalam 1 abad atau 2 abad yang lalu. Sebab ada antara pertubuhan yang melebihi 200 tahun pun ada. Lebih 100 organisasi tersenarai dalam anugerah itu. Jumlah tersebut dijangka akan meningkat pada masa akan datang. Kira-kira 400 penduduk pelbagai bangsa mengambil bahagian dalam acara larian sejauh 5 km di Karpal Singh Drive. Lebih menarik, ia bukan sahaja melibatkan golongan kanak-kanak dan dewasa, malah orang kurang upaya OKU turut menyertainya. Ia turut melibatkan penyertaan dari pelbagai negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah, penyertaan hari ini kita dapat sambutan yang sangat baik. Dan kita bolehkan hari ini khususnya di Pulau Pinang, tapi kita juga dapat sambutan daripada luar, daripada Pulau Pinang, di kawasan utara dan juga selatan juga ada sedikit. Yang saya lebih kagum, kita juga dapat sambutan yang sangat meriah daripada Sabah dan Sarawak. So ini adalah satu anjakan paradigma yang mana kita nampak hari ini satu perpaduan, kerajaan perpaduan kita yang kita telah boleh menyambung. Dan hari ini khususnya bukan sekadar hanya daripada Sabah dan Sarawak, kita juga turut daripada golongan, kita juga dapat turut sambutan daripada OKU. Daripada golongan OKU juga turut serta semangat bersama dengan kita. Kita juga harus beri keutamaan juga kepada golongan OKU. Terdapat pelbagai aktiviti lasak yang bakal dianjurkan pada masa akan datang. Penganjuran itu sebagai usaha memupuk budaya sihat dan memastikan elemen persaudaraan dalam perpaduan terus menjadi kunci kesejahteraan masyarakat. Membuka peluang kepada belia di negeri ini untuk mendapatkan bimbingan dan tunjuk ajar dari pihak Universiti Teknologi Mara UiTM. Ke arah itu, satu memorandum persefahaman MOU dimetera UiTM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai NBSP bagi memperkukuhkan lagi kerjasama strategik antara kedua-dua pihak. Timbalan Naib Chancellornya, Prof. Dr. Muhammad Hariri Abdullah berkata, pihaknya akan menyediakan tenaga mahir sebagai satu bentuk usaha menyokong industri tempatan. Ia termasuk penyediaan bengkel, persidangan, seminar, aktiviti kemasyarakatan dan program sukarelawan. Kita nak memperkasakan profesional kita dan tenaga mahir kita dalam menyokong industri tempatan kita. Ini antara konsep yang sedang kita laksanakan di UiTM, di mana kita lebih kepada practicality daripada theoretical. Dan sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Zakiuddin berkata, kerajaan negeri menyokong kuat perkara itu dalam usaha memperkasa belia di Pulau Pinang. Pimpinan kerajaan negeri amat-amat mengalur-alurkan kerjasama ataupun kolaborasi di antara institut-institut yang tinggi di negeri Pulau Pinang ini dengan kerajaan negeri, dengan komuniti, masyarakat untuk tujuan kita akan eratkan hubungan untuk manfaatkan ekspertis yang ada di universiti, dalam universiti.
Pihak UiTM dalam masa sama turut berharap akan lebih banyak kerjasama bersama NBSP akan dilaksana pada masa akan datang. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zatul langsung dari Pulau Pinang. Baik saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Langkawi menyasarkan 3.2 juta pelancong tahun ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 2.5 juta atau 78% adalah pelancong domestik, manakala selebihnya pelancong antarabangsa. Ke arah itu, pelbagai program bakal dianjurkan sepanjang tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Nasaruddin Abdul Muttalib, pendekatan yang digunakan masih memberi tumpuan kepada acara pelancongan sukan. Dua acara baru turut diperkenal, iaitu Adventure at Tasik Dayam Bunting pada bulan Ogos dan Langka Suka International Folklore Festival of Arts pada hujung September. Ini termasuklah program-program acara sukan tradisional di Langkawi yang telah biasa kita jalankan, misalnya Ironman Langkawi International, Marathon Langkawi Ultra dan sebagainya. Baik saudara, hanya 1.9% rakyat Johor telah mengambil dos penggalak kedua setakat ini. Bagi mengelak implikasi buruk, seluruh rakyat negeri itu diminta tampil untuk mendapatkan imunisasi terbabit. Angka terbabit didedah Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi menerusi taklimat Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Aman Rabu. Biarpun kadar jangkitan COVID-19 di Johor adalah terkawal, namun pengambilan dos penggalak kedua adalah perlu. Ini kerana rakyat terdedah dengan risiko jangkitan, memandangkan kedudukan Johor sebagai pintu masuk antarabangsa. Risiko turut meningkat dengan pengesanan varian baharu penyakit itu. Justru seluruh rakyat diminta tidak memandang remeh perkara berkenaan. Melaka masih belum buat keputusan untuk mewajibkan semula pemakaian pelitup muka di kawasan tumpuan dan sesak di negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, ketika ini pemantauan jumlah kes dan perkembangan semasa COVID-19 sedang dilakukan. Namun begitu, pemakaian pelitup muka dan penjagaan SOP lain amat digalakkan. Kita menggalakkan kepada semua, terutamanya pelancong maupun mereka yang datang di Melaka, rakyat di Melaka sendiri, kita galakkan untuk mereka memakai pelitup muka. Kalau mereka hadir di kawasan-kawasan tertutup, terutamanya dalam kumpulan yang besar, kita menggalakkan, tidak dikuatkuasakan. Setakat ini kita menggalakkan seperti you ini, memakai pelitup muka. Sehinggalah pada kita tengok kadar kenaikan COVID ini. Setakat ini tiada perancangan SOP khas dikenakan kepada pelancong yang ingin memasuki negeri itu. Saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya wartawan mendapatkan dos penggalak mendapat perhatian pengamal media di Negeri Sembilan. Rata-rata yang ditemui menunjukkan reaksi positif dan menyokong agar pengamal media menjadi contoh kepada masyarakat. Pendapat saya memang sangat baguslah. Sebab kita memang duduk di barisan depan sekali, kita akan berjumpa dengan macam-macam orang dan kita punya kebarangkalian untuk kita menjadi pembawa ataupun kita jadi carry adalah sangat tinggilah. Dan booster ni adalah sangat bagus untuk tubuh badan kita, untuk imuniti kita lah. Baguslah pengamal media dapat booster penggalak. Sebab hari-hari pengamal media pun jumpa ramai orang kan hari-hari kan. Jadi selain daripada tu dapat lindung diri, dapat juga bagi contoh ke orang ramai yang booster ni selamat untuk dicucuk. Terdahulu media melaporkan hanya 49% penduduk dalam negara yang telah mengambil dos penggalak COVID-19.
Bekas pengerusi dan bekas bendahari sebuah pertubuhan bukan kerajaan direman 7 hari bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu kepada sebuah jabatan kerajaan. Penipuan melibatkan tuntutan lebih RM11,000. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrat Johor Bahru. Suspek yang salah seorangnya bergelar Datuk ditahan semalam selepas memberi keterangan kepada SPRM. Siasatan mengesyaki tuntutan palsu dikemuka mereka 2 tahun lalu kepada sebuah jabatan kerajaan yang berpusat di daerah itu. Tuntutan melibatkan kerja pembekalan program rawatan dan pemulihan. Monumen bendera gergasi negeri Melaka bakal menjadi mercu tanda baharu bagi negeri itu. Dibina di hutan simpan Bukit Beruang dengan ketinggian 166 meter dari aras laut, monumen tersebut dijangka akan dibuka kepada orang ramai pada tahun 2025. Sebagaimana dalam flagship negeri pelancongan negeri Melaka, seperti mana dalam Melaka Kumaju Jaya 2035, Pelan Strategik Melaka Kumaju Jaya 2035 dalam sektor pelancongan flagship pelancongan, kita menganggapkan bahawa mensasarkan 10% kehadiran pelancong penambahan setiap tahun. Dan ianya bukan hanya kepada kehadiran pelancong semata-mata, dan kita juga akan turut 10% pada setiap tahun untuk meningkatkan lagi jumlah atau tempat-tempat produk pelancongan negeri Melaka. Jadi hari ini majlis pecah tanah bagi pembinaan monumen gergasi bendera negeri Melaka yang bertempat di Bukit Beruang. Datuk Seri Sulaiman turut memberi jaminan projek pembinaan monumen itu tidak akan menjejaskan trek pendakian sedia ada di sekitar Bukit Beruang. Hampir RM1 juta nilai kerugian dialami 154 anggota dan pegawai polis di Terengganu yang terkesan akibat banjir susulan monsun timur laut. Jumlah itu meliputi kerosakan harta benda kediaman anggota terlibat. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata, kesemua anggota dan pegawai polis yang terjejas bertugas di semua 8 daerah di negeri ini. Ia melibatkan kediaman rumah sendiri dan rumah sewa. Bagi meringankan beban, bantuan segera akan diselaras dalam masa terdekat. Datuk Rohaimi memberitahu turut terkesan teruk 4 balai polis. Ia melibatkan 2 di Besut dan masing-masing 1 di Dungun serta Kuala Terengganu. Musim yang terdahulu, dalam keadaan yang sama, kita dalam peruntukan akan diberikan oleh kerajaan untuk premis dalam balai-balai polis ni, termasuk dengan perumahan yang mengalami kerosakan dalam anggaran RM500,000. Jadi mungkin kali ini mungkin akan meningkat sedikit kerana terdapatnya premis-premis baru yang turut terlibat kerana luar biasa pada tahun ini. Beliau menyampaikan sumbangan bantuan pasca banjir kepada pelajar terjejas banjir di Sekolah Kebangsaan Pusat Jertih Besut. Banjir baru-baru ini turut melibatkan 5,208 pelajar sekolah rendah dan menengah di Besut. Sebuah keluarga di Gua Musang, Kelantan menjadikan ular sawo batik sebagai haiwan peliharaan sejak 10 tahun lalu. Haiwan yang mula dipelihara ketika baru menetas itu kini mempunyai panjang lebih 5 meter dengan berat mencecah 100 kilogram. Masa kecil lagi lah. Lepas tu bagi makan masa tu anak tikus, anak ayam tu lah. Tu sekarang ni kena bagi air lah, air apa? 2 kilo ke atas. 2 kilo ke atas. Sementara itu, Ibu Kamarul Aiman Susilawati Muhammad Nur berkata, Miko sangat jinak dan tidak pernah berkelakuan agresif dengan ahli keluarga yang lain. Adik saya yang bernama Muhammad Suhairi Zan, dia minat dengan orang panggil eksotik lah. Haiwan eksotik ni. Jadi dia beli daripada kawan dia daripada telur lagi. Lepas tu tetas. Lepas tu dia pelihara dalam bekas kecil dulu. Dia bagi makan cicak gitulah. Bila dah besar sikit dia bagi makan anak ayam. Sampai sekarang ni dia bagi ayam 2 ekor.
2 ekor hingga 3 ekor lah dalam masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggu. 2 minggu sekali dah dia 2 minggu sekali dia makan. Lepas dia makan tu dia keluar dengan najis dan bersalin kulit. Selain memasang čip keselamatan pada badan Miko, keluarga ini juga mendapat permit sebagai pemilik daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Empat anjing dari unit perkesan K9 yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat SAR tragedi Tanah Runtuh Batangkali bulan lalu menerima pingat Golden Performance serta sumbangan makanan daripada Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Koming. Ketua Pengarah Jabatan Bomba Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada KPKT atas pengiktirafan serta penghormatan yang diberi. Empat anjing tersebut adalah Blake, Pop, Lady dan Gross. Kita amat berbesar hati dan terharu di atas penghargaan ini dan juga penghormatan ini. Dan ini merupakan satu sumbangan kecil yang boleh kita beri di dalam kita melaksanakan tugas kebombaan dan juga penyelamatan. Dengan bantuan K9 semasa operasi di Batangkali, kita telah pun berjaya mengesan keseluruhan mangsa yang telah pun terlibat dan terkesan semasa runtuhan tersebut sebanyak 31 mangsa dan semuanya telah berjaya dilaksanakan dalam masa 9 hari. Lebih 400 anggota bomba terlibat dalam SAR tragedi Tanah Runtuh Batangkali. Unit pengesan K9 turut digunakan untuk mengesan mayat mangsa yang tertimbus di bawah tanah. 31 mayat mangsa berjaya ditemukan manakala 61 ditemui selamat dalam kejadian terbabit. 4 individu dihadap ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 6 pertuduhan berkaitan tuntutan palsu berjumlah RM504,460. Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah. Mengikut kertas pertuduhan, keempat-empat individu tersebut dituduh menyerahkan dokumen berupa borang pengesahan pekerja, program insentif pengambilan pekerja melalui wakil masing-masing kepada ejen Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dengan niat memperdayakan prinsipalnya iaitu Perkeso. Kesemua permohonan tersebut didapati tidak melibatkan individu berstatus pekerja syarikat masing-masing. Tertuduh pertama, Mat Zaidi Muhammad, didakwa membuat tuntutan insentif sebanyak RM343,660. Tertuduh kedua, Muhammad Hazri Muhammad Amin, menghadapi 3 pertuduhan melakukan tuntutan pada 2021 dengan jumlah keseluruhan RM102,200. Manakala 2 lagi tertuduh, Norizan Zakaria dan Muhammad Ashraf Omar, masing-masing didakwa mengemukakan tuntutan insentif yang sama sebanyak RM49,500 dan RM9,100. Kesemua tertuduh diikat jamin dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 7, 15 dan 22 Februari ini. Kementerian Belia dan Sukan berhasrat untuk menjalin kerjasama erat dengan Kerajaan Negeri Sarawak untuk pembangunan industri sukan di Malaysia dan Sarawak khususnya. Menterinya Hana Yuh menjelaskan antara penekanan ialah aspek perpaduan dalam usaha kementerian membangunkan belia dan sukan negara. Bercakap kepada media selepas membuat kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching, Hana memaklumkan perjumpaan tersebut adalah untuk membincangkan bagaimana kerjasama kedua-dua pihak dapat dilakukan secara berkesan. Jelasnya KBS juga ingin mengenal pasti kekuatan Sarawak dalam bidang sukan, terutamanya sukan akuatik.
Beliau juga komited dalam memastikan perhatian yang lebih seimbang diberikan kepada Sarawak dan Sabah, khususnya dalam agenda pembangunan belia dan sukan seiring dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963. I'm committing my time to making sure that every month there will be at least one visit to Sabah or Sarawak, which means then 2 months once I want to come here and see how we can work together. I think that's in the spirit of MA 63. We want to make sure that we move together. Hanayo dijangka akan mengadakan perjumpaan bersama Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di Putrajaya bulan depan bagi meneruskan perbincangan berkaitan usaha sama kedua-dua pihak. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan membuat pengumuman rasmi berhubung pelaksanaan teknologi video bantuan pengadil VAR dalam Sukan Bola Sepak Negara. Presidennya Datuk Hamidin Mohamad Amin berkata, pengumuman tersebut akan dibuat dalam masa terdekat. Menurutnya, perancangan bersama Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi mengadaptasi teknologi tersebut sejak akhir tahun lepas kekal menjadi keutamaan badan induk bola sepak tersebut. Beliau menegaskan penggunaan teknologi itu tidak menyeluruh dan berkemungkinan diguna pada perlawanan tertentu seperti peringkat separuh akhir dan akhir bagi Piala FA dan Piala Malaysia. Ia bagaimanapun tidak boleh dilaksanakan bagi saingan Liga dengan mengambil kira kos yang tinggi. Namun, FAM dan MFL akan kekal melaksanakannya. Datuk Hamidin berkata demikian kepada pemberita selepas diumum selaku pemenang Anugerah Ikon Sukan Kepimpinan pada Majlis Anugerah Ikon Sukan Harian Metro AIS di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi semalam. Tahun lalu, FAM menyatakan kesediaannya memperkenalkan sistem VAR dalam Liga Malaysia 2023 dengan Piala FA dan Piala Malaysia dipilih sebagai medan percubaan. Perlawanan bola sepak Piala AFF Mitsubishi Electric 2022. Amukan Harimau Melaya menggegar gawang dengan aksi sengit yang menggerunkan dalam perlawanan separuh akhir 2. Selasa 10 Januari, Thailand bertemu Malaysia 8.45 malam di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Dengan ini, Assalamualaikum dan salam perpaduan.